KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu sekali lagi kita di dalam rancangan aktif one-on-one Didik TV KPM. Apa khabar semua? Semoga kamu semua sihat dan bersemangat untuk terus belajar. Tahukah kamu, ramai manusia sangat sukar untuk berubah. Hidup di dalam keselesaan adalah merupakan tabiat semula jadi manusia. Kalau ikut kajian, 94% orang yang normal tak nak berubah. Dia mahu terus berada di dalam zon selesanya, comfort zone. Persoalannya, kenapa kamu perlu berubah? Kamu perlu berubah untuk kamu meneroka potensi diri kamu yang sebenarnya. Kehebatan-kehebatan yang ada di dalam diri kita perlu kita keluarkan untuk kita maju ke hadapan dan menyerlahkan potensi diri kita yang sebenarnya. Justru inilah topik yang ingin saya perkatakan pada kali ini, iaitu bagaimana kamu nak menyerlahkan potensi diri kamu. Yang pertama caranya ialah kamu kena mengubah sikap. Apa dia sikap ini? Sikap ini merupakan satu tingkah laku yang terhasil daripada pemikiran kita. Yang paling dikehendaki ialah kamu sentiasa bersikap positif. Dengan sikap yang positif, ia akan merangsang minda kamu untuk menjadi manusia yang hebat. Apa contohnya? Contohnya bersungguh-sungguh, rajin, sikap bertanggungjawab, cakna kepada diri sendiri. Itulah antaranya. Yang kedua, berani menghadapi cabaran dan risiko. Semua benda ada proses, step by step. Cabaran sepatutnya membuat kita lebih kuat. Seperti sekarang kita menghadapi wabak COVID-19. Tak ada orang yang hebat melainkan dia melalui proses demi proses. Justru kamu perlu membina kekuatan diri menghadapi cabaran dan risiko seperti sekarang. Yang ketiga, kamu kena tahu kelebihan dan kekurangan diri. Kena tahulah, setiap manusia ada kelebihan dan kekurangannya. Dengan mengetahui kelebihan dan kekurangan diri, berarti kita akan lebih kenal diri kita, lebih memahami diri kita. Justru peluang untuk menyerlahkan potensi diri adalah lebih tinggi. Tidak kiralah sama ada kamu melalui kaedah pembelajaran online, offline ataupun off-site learning, yang penting home-based learning ini boleh kamu ikuti mengikut kesesuaian kamu dan juga guru-guru kamu. Pastikan kamu ada jadual waktu, ada modulnya, ada interaksi dengan guru dan
ada bahannya untuk kamu akses dari rumah. Selain itu, persekitaran pembelajaran di rumah juga perlu diwujudkan. Sekurang-kurangnya, kamu ada ruang belajar yang khusus ataupun selesa di dalam rumah masing-masing. Yang penting, ruang belajar tersebut tidak ada gangguan dan sesuai untuk kamu mengikuti PDPR. Baiklah, apa persediaan kamu untuk mengikuti PDPR? Yang pertama, kamu kena bangun awal pada hari tersebut. Yang kedua, mandi, siapkan diri, bersihkan diri. Yang ketiga, bagi yang Islam, contohnya, kena solat subuh dahulu. Kemudian, jangan lupa. Yang keempat, mengambil sarapan. Yang kelimanya, kamu perlu mengikuti atau mengikut jadual waktu yang disediakan. Dan yang keenamnya, perlulah ada alat tulis. Perlulah juga yang ketujuhnya ada buku teks, ada buku aktiviti. Dan yang kelapannya, mungkin kalau secara online, perlulah ada kemudahan internet. Dan yang kesembilannya pula, kamu kenalah juga membuat persediaan ataupun pembacaan kendiri sebelum kelas dimulakan. Seterusnya, pada ketika penularan COVID-19 ini, kita memang tidak ada pilihan sebenarnya. Mau tidak mau, PDPR adalah pilihan yang terbaik. Walaupun impak PDPR ini tidak samalah dengan pembelajaran bersemuka. Namun, dengan persiapan yang kamu lakukan, kamu masih boleh menyerlahkan potensi diri seperti mana juga kamu menghadapi kelas bersemuka. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Sekiranya kita tidak kenal siapa diri kita, maka kita tidak akan mampu memanfaatkan potensi diri kita. Kamu perlu mengetahui setiap manusia mempunyai benih kehebatan di dalam dirinya. Setiap manusia mempunyai potensi berbeza-beza dan ada juga yang sama. Ada sesetengah individu mempunyai keupayaan untuk menyanyi, memasak, membuat lawak, mengacarakan majlis dan sebagainya. Secara umumnya, kita mampu membina kehidupan yang hebat dan cemerlang. Soalnya, adakah kita kenal diri kita? Di antara langkah-langkah yang boleh diambil untuk kamu kenal diri kamu ialah yang pertama, mengambil ujian personality. Ujian ini dikendalikan oleh kaunselor sekolah biasanya. Terdapat banyak ujian personality yang boleh kamu cuba. Yang kedua, berjumpa dengan kaunselor sekolah. Kaunselor dilatih untuk membantu kliennya menggali potensi diri. Melalui sesi kaunseling, contohnya, potensi klien boleh dikenal pasti. Ingat, sesi kaunseling bukan untuk orang yang bermasalah sahaja. Kamu kena buang persepsi tersebut. Yang ketiga, mendapat respon daripada orang yang terdekat. Kita boleh bertanya kepada ayah dan ibu ataupun ahli keluarga kita yang lain. Dan kita perlu berlapang dada menerima teguran. Semak
Semula, semua respon yang diberi, jika ianya positif, kamu kekalkan. Jika ianya negatif, ambil langkah untuk berubah. Yang keempat, kena pasti minat. Seterusnya, kamu perlu kenal pasti apa minat kamu. Minat ini sekiranya diarah dengan betul, ia mungkin boleh menjadi satu peluang yang besar di dalam hidup kamu. Yang kelima, mencuba sesuatu yang baru. Antara cara untuk kamu kenal diri bagi menyerlahkan potensi ialah beranikan diri mencuba sesuatu yang baru. Tetapi awas, sesuatu yang positif ya. Kamu keluar daripada rutin biasa. Ada bijak pandai berkata, perkara rutin mematikan kreativiti. Jadi, jangan takut untuk kelihatan berbeza daripada orang lain. Kita sering berasa dan beranggapan bahawa kita tidak memiliki sesuatu yang istimewa untuk ditampilkan kerana kita tidak menyedari potensi diri kita. Kadang-kadang kamu menolak sesuatu kesempatan kerana kamu berasa tidak mampu untuk melakukannya. Betul tak? Seandainya kamu yakin kamu pasti boleh melakukannya, justru mengapa potensi diri kamu terpendam? Jawapannya ada kaitan dengan keyakinan diri kamu. Keyakinan akan mempengaruhi roh, jiwa, minda dan semangat untuk kamu melakukan sesuatu tugas. Jika kamu yakin, alam akan memberi respon keyakinan kepada kamu dan keyakinan itulah yang akan memacu kenyataan. Dalam maksudnya kan? You will never know until you try. Justru keyakinan inilah sesuatu yang sangat penting. Lihat ke muka cermin dan katakan kepada diri kamu, aku boleh. Saya terbaca di dalam sebuah akhbar pada tahun 2019, seorang mahasiswa universiti terlibat dengan begitu aktif dan lasak di dalam program selaman scuba di Pulau Bidung, Terengganu. Mahasiswa tersebut merupakan seorang OKU yang mengalami kecacatan saraf sejak kecil, menyebabkan dia tidak mampu berjalan dan terpaksa menggunakan kerusi roda untuk bergerak. Namun, kekurangan dirinya tidak dijadikan penghalang untuk dia aktif dan bersemangat. Begitu juga pada ketika ini, kamu banyak mengalami kekurangan untuk mengikuti PDPR contohnya. Mungkin faktor gadget, liputan internet yang tidak begitu baik. Tapi janganlah alasan-alasan ini dijadikan penghalang untuk kamu menyerlahkan potensi ke arah kecemerlangan. Bak kata bijak pandai, selama kamu masih merasa sakit, kamu masih hidup. Selama kamu masih membuat kesalahan, kamu masih seorang manusia. Dan selama kamu masih tetap mencuba dan tidak berputus asa, kamu masih memiliki harapan
untuk berjaya. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Seperti yang saya katakan di awal rancangan tadi, untuk menyerlahkan potensi diri, kamu mesti berani mengambil risiko. Setiap keputusan dan tindakan yang kita ambil memang terdapat risikonya tersendiri, besar maupun kecil. Jadi ambillah yang paling minimum risikonya. Namun tiada satu pun yang bebas risiko. Ulama terkenal Indonesia iaitu Hamka pernah berkata, jangan takut jatuh kerana yang tidak pernah memanjatlah yang tidak pernah jatuh. Oleh itu, untuk menyerlahkan potensi diri, kamu mesti keluar daripada zon selesa. Apa itu zon selesa? Ia merupakan satu keadaan di mana kamu berasa senang berada dalam keadaan tersebut sehingga menyebabkan kamu sudah tidak bersemangat untuk menyerlahkan lebih jauh potensi diri. Sesungguhnya salah satu faktor yang mempengaruhi tuah seseorang itu adalah kesanggupan dirinya untuk keluar daripada zon selesa. Oleh itu, apakah yang patut kamu lakukan bila kamu terperangkap di dalam zon selesa? Yang pertama, atasi ketakutan. Kamu ingin terus berada di dalam zon selesa kerana faktor ketakutan. Sedangkan mungkin perkara-perkara yang kamu takutkan itu adalah perkara-perkara yang berpotensi besar untuk meluaskan kehidupan kamu. Contohnya, kamu takut untuk berucap di hadapan khalayak. Sedangkan kamu sebenarnya ada bakat sebagai seorang pemidato umpamanya. Yang kedua, seterusnya, apa yang perlu kamu lakukan untuk keluar dari zon selesa ini? Ialah dapatkan maklumat yang mencukupi. Kebimbangan biasanya timbul daripada rasa takut pada perkara yang tidak diketahui. Oleh itu, kamu perlu mendidik diri kamu terlebih dahulu. Kamu perlu membaca tentang perkara itu. Kamu perlu mendalami perkara itu. Apabila maklumat cukup, akan timbul keyakinan di dalam diri kamu. Seterusnya, katakan ya dengan lebih kerap untuk keluar dari zon selesa. Kamu mungkin akan sentiasa bertangguh. Oleh itu, satu caranya kamu katakan ya sekerap mungkin walaupun kamu belum bersedia untuk lakukannya. Katakan ya, katakan boleh. Yang keempat, kamu cari sebab yang menarik. Melangkah keluar dari zon selesa akan menjadi lebih sukar sekiranya kamu tidak membina alasan yang kuat untuk kamu melakukannya. Oleh itu, kamu cari sebab untuk kamu terinspirasi. Setiap manusia mempunyai potensi berbeza-beza.
Namun sekiranya potensi ini dibiarkan terpendam dan tidak digilap, maka alangkah ruginya. Seperti emas tulen, jika ia terus berada di dalam bumi, maka apa nilaiannya berbanding emas yang telah dilebur, dibentuk dan ditempa menjadi jongkong emas ataupun barang hiasan. Perbezaan yang amat ketara nilaiannya dan juga manfaatnya kepada manusia. Di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Oleh itu, kesedaran dalam diri kamu beserta dengan kemahuan adalah yang paling penting bagi memastikan potensi boleh diserlahkan. Kemahuan kamulah yang akan memajukan tindakan kamu untuk memastikan potensi ini berjaya digilap. Kamu merupakan aset negara dan untuk menjadikan diri kamu yang hebat pada masa kini, kamu mesti menggilap potensi dan memiliki pelbagai kompetensi. Kamu mesti berani ke hadapan, berani bercakap dan berani memberi idea, berani untuk berubah dan bersedia menerima perubahan serta melaksanakan sesuatu daripada biasa kepada luar biasa. Akhir kata, apa yang penting, hasrat Kementerian Pendidikan Malaysia adalah untuk melahirkan warga yang mampu mendepani cabaran, berdaya saing, futuristik, berfikiran aras tinggi dan akhirnya world class thinking. Ini adalah antara usaha yang dijalankan untuk melahirkan kemenjadian murid. Sekian, jumpa dan jumpa lagi.